Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 15 Disember 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahram. Tumpuan Buletin UKAS malam ini. Satu lagi mercu tanda baru akan dibina di Miri yang melambangkan dasar inklusif. Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg terhadap semua kaum di Sarawak. Pembinaan Pusat Budaya Orang Ulu dan Ibu Pejabat Persekutuan Persatuan Orang Ulu Sarawak Malaysia Forum yang dibina di atas tanah kerajaan negeri seluas 5 ekar di Jalan Terminal Bas Pujut dan Hospital Miri akan menjadi mercu tanda pembangunan baru di Miri dengan kos sebanyak 25 juta ringgit. Berucap dalam Majlis Pecah Tanah projek pembangunan pusat tersebut di Jalan Padang Kerbau Miri pada Selasa, Ketua Menteri berkata pembinaan bangunan tersebut merupakan salah satu resolusi dalam seminar budaya yang diadakan sebelum ini. Jelasnya di dalam resolusi yang terdapat di kalangan persatuan-persatuan yang mewakili kaum di Sarawak telah mengkehendaki satu tempat untuk berkumpul dan bertukar-tukar fikiran dalam membangunkan masyarakat masing-masing. Dan di antara resolusi di semua seminar ini, mereka berkehendakkan satu tempat untuk mereka berkumpul dan bertukar-tukar fikiran, to rationalize and to get new ideas dalam mereka hendak membangunkan masyarakat masing-masing. Dan dalam resolusi itu, di bawah apabila saya mengambil alih, saya lihat semua kaum mintakan bangunan mereka sendiri. Untuk mereka berkumpul. Not for the purpose of pride, but for purpose for you to deliberate and find solution on challenges faced by the communities in this new era. Sebab itu, saya selaku ketua menteri kita cari jalanlah untuk membantu. Dan hari ini termakbul. Saya deliver your headquarters untuk orang Ulu. Datuk Petinggi Abang Zuhari menambah pembinaan bangunan seperti itu adalah untuk rakyat Sarawak memahami budaya yang pelbagai di negeri ini dan ia menjadi aset yang hanya terdapat di negeri ini. This is a symbol of orang Ulu yang mempertahankan budaya mereka, di samping itu untuk melihat masa depan masyarakat orang Ulu. At the end of the day, pada hujungnya, bottom line, semua kaum kita dapat memahami budaya masing-masing. And that is the value dan juga aset yang ada di negeri Sarawak yang tidak ada di tempat lain. That is our asset. Terdahulu semasa berucap, Timbalan Speaker DUN Sarawak merangka penasihat forum, Datuk Gerawat Gala memberitahu pusat yang dijangka siap dalam tempoh 18 bulan itu mempunyai reka bentuk yang mengambil kira-kira ciri-ciri dan aspek-aspek kebudayaan dan kesenian orang Ulu. Tambah beliau, usaha akan dilakukan bagi mempromosikan pusat itu menjadi salah satu tarikan utama pelancong di Bandar Miri sebagai satu kampung budaya orang Ulu. Ruang dan kemudahan di dalam dan di luar bangunan ini disediakan untuk acara kebudayaan, pameran dan aktiviti-aktiviti untuk mempromosi kraf-kraf tangan dan produk-produk dari kawasan kita di Ulu. Kita akan berusaha mempromosikan pusat forum ini menjadi salah satu tarikan utama pelancong di Bandar Miri sebagai satu kampung kebudayaan orang Ulu. Hadir sama dalam program tersebut ialah Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Lee Kim Shin, serta tetamu jemputan lain. Berita seterusnya. Kerajaan Sarawak akan membayar bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS B40 rayuan bermula hari ini Selasa.
Pembayaran itu adalah kepada pemohon yang berjaya dalam rayuan selepas tarikh tutup 31 Mei 2020 iaitu RM1,500 kepada Ketua Isi Rumah KIR dan RM500 secara one-off kepada individu bujang. Unit Perancang Ekonomi EPU Sarawak dalam satu kenyataan media pada Selasa memberitahu kategori KIR akan menerima bantuan berjumlah RM1,500 dalam dua fasa. Menurut EPU, menerusi fasa pertama, bantuan berjumlah RM750 akan disalurkan ke akaun masing-masing mulai hari ini. Bagi penerima yang tidak mempunyai akaun bank, bantuan BKSS boleh dituntut dari mana-mana cawangan Bank Simpanan Nasional BSN dengan mengemukakan kad pengenalan masing-masing di kaunter BSN mulai 21 Disember 2020 sehingga 31 Mac 2021. Bagi fasa kedua, baki RM750 akan dibayar secara bulanan iaitu RM250 sebulan pada setiap 15 hari bulan mulai Januari 2021 sehingga Mac 2021 bagi yang mempunyai akaun bank. Manakala bagi yang tidak mempunyai akaun, bantuan secara tunai RM750 boleh dituntut di kaunter mana-mana cawangan BSN mulai 21 Januari sehingga 31 Mac 2021. Sementara itu, bagi kategori individu bujang, bantuan secara one-off berjumlah RM500 kepada individu bujang B40 rayuan akan disalurkan ke akaun bank masing-masing juga mulai hari ini. Penerima bantuan BKSS yang tidak mempunyai akaun bank pula boleh menuntut bayaran daripada mana-mana cawangan BSN dengan hanya mengemukakan kad pengenalan mulai 21 Disember 2020 sehingga 31 Mac 2021. Tarikh akhir untuk menuntut bantuan ini adalah pada 31 Mac 2021 dan sebarang pertanyaan boleh menghubungi tali khidmat di talian seperti tertera. Laporan berikutnya mengenai penganjuran Sarawak Civil Service Innovation Convention Awards SCSICA 2020 yang akan berlangsung pada Rabu di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK. SCSICA 2020 akan dirasmikan oleh Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg mengikut pendekatan norma baharu dengan pematuhan penuh terhadap SOP yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak. Ketua Bahagian Pengiktirafan dan Penyelidikan Unit Pemodenan Perkhidmatan Negeri Dol Hadi Marzuki berkata kehadiran dihadkan kepada 200 orang sahaja di mana hanya 2 wakil dijemput daripada setiap kumpulan peserta manakala yang selebihnya akan mengikuti majlis tersebut secara maya. Kita memastikan penjarakan sosial tetap diadakan dan juga tiada bersentuhan untuk berjabat tangan semasa menerima hadiah. Dan untuk itu kita juga memastikan pihak BCK dengan saringan yang agak ketat, kita pastikan tidak ada pegawai yang hadir di sini dalam keadaan temperature itu agak tidak melepasi suhu badan. Dol Hadi menambah projek-projek inovasi yang dipersembahkan pada edisi kali ini telah mencapai taraf yang berkualiti. Tambahnya lagi, Sarawak telah mencatatkan rekod di Malaysia dari segi jumlah kumpulan yang menyertai program seumpamanya serta jumlah projek yang dihasilkan. Untuk makluman, Sarawak telah mempunyai 649 kumpulan, iaitu jumlahnya tertinggi di Malaysia. Dan juga 889 projek inovasi telah dihasilkan. Dan ini merupakan satu rekod dan tidak ada tercatat di mana-mana negeri di Malaysia. SCSICA merupakan salah satu inisiatif awal dalam usaha mentransformasikan perkhidmatan awam bagi mencapai taraf penyampaian perkhidmatan yang cemerlang. Orang ramai juga boleh menyaksikan siaran langsung majlis tersebut di laman Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS ataupun di saluran YouTube UKAS channel jam 10 pagi esok. Beralih ke laporan harian COVID-19 dengan daerah Kuching telah bertukar status dari kuning kepada hijau setelah tiada jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari lepas.
Menurut kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana JPBN Sarawak pada Selasa, daerah Serian pula kekal berstatus kuning dengan jumlah keseluruhan 2 kes jangkitan tempatan, manakala 38 daerah lain kekal berstatus hijau. Kenyataan sama juga memberitahu tiada kes positif dikesan dan jumlah keseluruhan kekal 1075 kes. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.